Pemecatan yang tidak adil dengan alasan tidak adil atau tidak boleh diterima disifatkan sebagai penamatan kontrak pekerjaan. Pemecatan yang tidak adil boleh timbul dalam sebilangan keadaan yang seperti diskriminasi yang dialami oleh seorang pekerja. Pekerja diwajibkan oleh undang-undang untuk menjadi anggota kesatuan sekerja dan terlibat dalam kegiatan kesatuan sekerja. Sekiranya pekerja dipecat kerana berbuat demikian atau majikan menghayiri perkhidmatan pekerja itu sendiri ingin menghentikan perkhidmatan pekerjaan dengan alasan pemberhentian yang membina. Menurut Rocket Lawyer, menyatakan bahawa pemecatan yang tidak adil adalah bidang undang-undang pekerjaan yang kompleks. Tetapi setiap majikan harus memahami, sekiranya anda gagal mengikuti peraturan yang ditetapkan ketika memberhentikan kerja, seseorang pekerja atau majikan akan dibawa kepada Tribunal Pekerjaan dan perlu membayar pampasan. Pemecatan biasanya dianggap adil sekiranya majikan dapat menunjukkan bahawa ia berkaitan salah laku pekerja, contohnya kecurian, kes tidak hadir dan sebagainya. Sekiranya alasan pemecatan tidak termasuk dalam salah satu kategori seberikut tadi, pemecatan tersebut berpotensi dianggap sebagai tidak adil. Terdapat beberapa keadaan di mana memecat pekerja secara automatik ialah tidak adil. Saya akan menerangkan tentang ringkasan kes. Kes ini merupakan kes yang telah berlaku berkenaan pemecatan Christian Stolper oleh Ericsson Malaysia Sendirian Berat. Semasa mesyuarat tinjauan, Ketua Bahagian telah memberi komen mengenai prestasi kerja Christian Stolper. Namun, syarikat telah memecat beliau dan terkejut kerana syarikat telah melakukan penstrukturan semula yang mengakibatkan beliau dipecat. Namun demikian, tidak ada perbincangan lebih awal yang telah dilakukan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan Christian Stolper tidak berpuas hati. Hasil daripada keputusan mahkamah mendapati bahawa syarikat telah gagal membuktikan pemecatan secara adil kepada Christian Stolper. Oleh itu, backwage atau bayaran kebelakangan telah diberi kepada Christian Stolper. Kita masuk kepada bab penghakiman. Mahkamah telah memeriksa semua keterangan dan keterangan saksi syarikat di mahkamah dan semua dokumen yang telah disediakan. Mahkamah juga perlu melalui keterangan saksi penuntut dan keterangannya di mahkamah, termasuk dokumentasi pihak menuntut. Mahkamah mendapati bahawa tidak ada pemberhentian atau latihan penstrukturan semula menurut syarikat. Alasan pemberhentian kerja adalah kerana syarikat harus menyusun semula unit penyelesaian sistem sokongan perniagaan yang dikenal sebagai unit BSS kerana perniagaan Malaysia atau Sri Lanka akan tergendala. Syarikat tidak mempunyai projek baru dan syarikat kehilangan akaun Maxis. Perniagaan mereka adalah tidak penting bagi unit BSS untuk dikekalkan. Sebab yang paling penting ialah prestasi keuangan CU Malaysia dan Sri Lanka miskin dan syarikat tidak dapat mendapatkan sebarang projek yang menuntut unit BSS ini yang terlibat di dalam. Menurut syarikat pemegang unit BSS di Maxis, unit BSS dianggotai oleh 3 individu, yaitu pihak menuntut Subramaniam Bhavani dan Steve Kellett. BSS diberhentikan kerana unit BSS ini disusun semula. Mahkamah melihat semua dokumen yang telah ditender oleh kedua-duanya pihak untuk menyokong kes mereka. Mahkamah memperhatikan bahawa dokumen ditender dalam carta organisasi dengan jelas menunjukkan bahawa penuntut dan 2 individu lain adalah sebahagian daripada pasukan BSS wilayah. Unit BSS tempatan adalah tidak pernah wujud dan syarikat gagal membuktikan kepada mahkamah bahawa BSS adalah unit tempatan. Okey, kita masuk kepada keputusan mahkamah. Mahkamah mendapati bahawa syarikat gagal membuktikan berdasar keseimbangan kebarangkalian bahawa terdapat keperluan sebenar dalam latihan perstrukturan. Dalam kes ini juga yang dijumpai oleh mahkamah ini adalah tugas dan tanggungjawab terus ada setelah diberhentikan pemberhentiannya. Oleh itu, backwage atau bayaran ke belakang telah diberikan kepada penuntut dalam pembayaran balik. Bayaran balik tersebut tidak melebihi 24 bulan pada tarikh gaji akhirnya yang penuntut terima dan diberhentikan without just or excuse, di mana mahkamah telah memutuskan bahawa pemecatan itu without just cause or excuse adalah berikut untuk menentukan adalah jenis atau cara yang diberikan
Pihak penuntut berdoa pemulihan dalam kes ini telah mempertimbangkan bukti yang ditimbul oleh penuntut. Mahkamah mendapati bahawa pengembalian semula mungkin bukan ubat yang sesuai kerana jelas bahawa hubungan antara satu sama lain, keyakinan antara pekerja dan majikan tidak lagi wujud kerana penamatan perkhidmatan penuntut. Mahkamah mendapati bahawa penghargaan wang akan lebih sesuai dalam keadaan tersebut. Sebagai akhirnya, mahkamah memerintahkan syarikat untuk membayar balik kepada pihak penuntut dengan sejumlah RM145,729.16 ditolak pemotongan berkanun. Jika ada, akan dibayar balik melalui guam cara. Penuntut meres ganti dalam masa 30 hari dari tarikh perkhidmatan penuntut. Sekian, terima kasih. Sebagai kesimpulan, majikan dan pekerja harus sentiasa berusaha menyelesaikan masalah di tempat kerja. Sekiranya ini tidak mungkin, majikan dan pekerja harus mempertimbangkan untuk menggunakan pihak ketiga yang bebas untuk membantu menyelesaikan masalah. Pihak ketiga tidak perlu datang dari luar organisasi, tetapi boleh menjadi pengantar di dalaman, selagi mereka tidak terlibat dalam masalah disiplin. Namun, di mana masalah tidak dapat diselesaikan secara tidak formal, maka masalah tersebut dapat diselesaikan secara formal. Dengan berbuat demikian, prinsip asas keadilan harus diterapkan. Oleh itu, keadilan dan ketulusan dipromosikan dengan mengembangkan dan menggunakan peraturan dan prosedur untuk menangani situasi disiplin atau pengaduan. Perkara-perkara ini harus dinyatakan secara bertulis, khusus dan jelas. Pekerja, jika sesuai, wakilnya harus terlibat dalam pengembangan peraturan dan prosedur. Ia juga penting untuk membantu pekerja dan pengurus memahami apa peraturan dan prosedurnya, di mana mereka dapat berjumpai dan bagaimana ia dapat digunakan. Terima kasih.